Okey, so kita sambung ni soalan yang smart yang hari tu Yang ni cikgu tak bagikan dalam handout. Yang ni yang tak ada dalam handout So kamu kena tapi cikgu ada bagi PDF kan. Kat sini cikgu bagi PDF. Yang ada printer bolehlah print PDF yang ni. Okey. So kita sambung hari tu dah buat kan. Nombor 1 dah bincang, 2 dah kan. 3 dah. 4 dah. Yang belum mana? Yang nombor 5 5 dah bincang ke belum 5? Tak ingat. Nombor 5. Okey. So kat sini dia kata apa ni? Seutas tali digetarkan menghasilkan gelombang dengan kadar 10 getaran sesaat. Maksudnya 1 saat dia boleh buat 10 getaran. Getaran lengkap lah, getaran lengkap. Ataupun gelombang lengkap. 10 gelombang lengkap. Jadi, ni mewakili apa ni? Respon. Respon 10 getaran sesaat, 1 saat dia boleh buat 10 getaran lengkap, 10 gelombang lengkap dalam masa 1 saat. So ini mewakili apa? Frekuensi. Ya, dia mewakili frekuensi, okey. So ni adalah frekuensi. So frekuensi dia 10 getaran sesaat ataupun 10 gelombang yang lengkap dalam 1 saat. So kita boleh buat unit dia 10. Apa unit frekuensi? Hertz. Ya, 10 Hertz. Okey, jadi nak kira had laju. So nak kira had laju, apa formula nak kira had laju? V sama dengan apa? Siapa ingat? Frekuensi darab lambda. Ya, frekuensi darab lambda. Jadi frekuensi 10 Hertz. Lambda tu panjang gelombang. Kita cuba tengok. Panjang gelombangnya berapa? Nampak ke tu? Yang ni 20. Ni 40, 60, 80. Okey. Ni jarak dalam unit cm cm. Ni jarak. So berapa panjang gelombang dia? Kan cikgu kata itu panjang gelombang kamu kena tengok dia sama saiz kan. Kalau puncak dengan puncak. Kalau lembangan dengan lembangan. So berapa panjang gelombang dia? Respon. 90. 90. Maksudnya daripada sini sampai ke sini. Tu sampai ke hujung. Panjang gelombang dia bukan daripada hujung ke hujung. Panjang gelombang ni adalah untuk satu gelombang lengkap. Berapa panjang dia untuk satu gelombang lengkap? Kalau hujung, kamu jawab 90 ke kamu jawab? Berapa jawapan lain? 20. 20. 20. Kalau 20, maksud kamu daripada kalau sini, dia punya sini Tak. Satu gelombang lengkap 30. dia 30. 40. 40. 30. Ya. Oh, mungkin sebab ni tinggi sangat Kau cikgu rendahkan sikit je Rendahkan sikit. Ambil kalau merahnya. Kalau start daripada sini, dia punya ending dia kat mana? Kat sini kan? Betul tak? Betul. Puncak dengan puncak kan? Puncak dengan puncak yang berturutan. So panjang dia 40 lah. So yang ni 40 cm. Tu kalau kamu nak ambil sini ke sini. Kalau kamu nak ambil yang tempat lain pula. Okey, kalau kat sini lah. Kalau sini, so dia punya ending dia, pengakhiran dia kat mana? Pengakhiran dia turun. Kan dia turun, lepas tu dia naik, lepas tu dia stop kat sini so pengakhiran dia kat mana? Kat sini jadi kalau cikgu buat kat sini,
Yang kali biru ni, ni berapa? Kalau sini 20 ni 10 kan, ni 10, yang ni 50. 50 tolak 10 berapa? 50 tolak 10. Dapatlah 40. 40. So itulah panjang gelombang ya. Panjang gelombang ni kamu kena tengok. Panjang gelombang untuk satu gelombang panjang gelombang. Maksudnya apa panjang gelombang ni? Maksudnya puncak dengan puncak mesti yang berturutan. Berturutan kan? Macam ni puncak ni dengan puncak ni berturutan. Kalau tak nak buat puncak dengan puncak, buat apa? Lembangan Lembangan dan lembangan berturutan. Berturutan tu maksudnya sebelah dia, okey? Sebelah dia. Maksudnya kalau lembangan, kalau kamu nak buat lembangan macam ni ni lembangan. Kalau macam ni lembangan je kat sini 20. So lembangan yang berturutan kat mana? Respon. Mana lembangan? 60 kan? 60. Ni lembangan berturutan ni. Ni 60 tolak 20 dapatlah juga 40 kan? Kalau tak nak buat lembangan dengan lembangan, kamu boleh carilah mana-mana kedudukan, tapi make sure kedudukan tu dia sama saiz. Okey, atau mana-mana kedudukan yang sama, bukan sama saiz, kita panggil apa? Mana-mana kedudukan yang sama. Yang sama apa? Sekejap. Macam mana nak bayar dia? Atau mana-mana kedudukan yang sama jarak. Yang sama jarak ke? Atau mana-mana kedudukan yang dia punya apa yang mula dan akhir dia sama. Macam tu. Okay, mana-mana kedudukan yang mula dan akhir dia sama. Contohlah, kalau cikgu nak buat mula dia macam hari tu kan kita ada buat contoh. Contohnya ni. Kalau cikgu nak buat mula dia dekat B. B. So, akhir dia kat mana? Respon. Kalau mula dia B, akhir dia? E. Akhir dia E. Macam tu kan. Sama kan. Mula dengan akhir dia tu sama. Okay. So, ni panjang gelombang. Tu dah masuk cikgu Mana ke tadi? Mana-mana kedudukan yang mula dan akhir dia sama. Okay, next. Bila dah tahu panjang gelombang, kita pun bolehlah kira dia punya hal laju dia. So, panjang gelombang dia 40 cm 40. Sekejap. Mana tadi? Baik. Lari Okay, panjang gelombang 40 cm. Okay, yang 10 Hz ni dikenali juga sebagai 10 saat negatif 1. 10 saat negatif 1. Buat unit. Yang penting jawapan akhir ada unit Kalau kat sini kamu tak nak buat pun tak apa. Tapi kena tahulah unit dia apa. Okey, 40 dapat 10 berapa? 400. Okey, 400. Kan jawapan akhir mesti ada unit wajib ada unit. So apa unit dia? Kat sini dia pakai cm tau, dia tak pakai meter kalau sini cm, yang ni 10 Hz ataupun 10 saat negatif 1 Jadi cm saat negatif 1 digabungkan jadilah cm saat negatif 1. So inilah dia punya. So inilah hal laju gelombang dia. Okay. Kalau kamu misalnya 40 cm ni kamu tukar ke unit meter pun boleh juga. Tukar ke unit meter. Kalau tukar ke unit meter apa jawapannya? Meter. 40 cm tukar meter berapa? 40 cm tukar meter. 4 meter. 40 cm tukar meter. Mana ada 4 meter? 40 cm tukar meter. Berapa? Berapa meter 40 cm tukar meter? 0.4. 0.4. 0.4 meter So 0.4 meter. Jadi 0.4 dapat 10 dapatlah 4. So jawapan dia bukan cm lah, jawapannya meter lah. So meter saat negatif 1. So tak kisah kamu nak bagi meter boleh, sentimeter pun boleh. Nanti ada unit dia betul Okay, next. Nombor 6 lah. Okay, nombor 6 dia nak apa nombor 6?
Rajah menunjukkan bentuk gelombang pada spring slinky yang digetarkan pada frekuensi 8 Hz. Dia dah bagi dah frekuensi dia 8 Hz. Berapakah amplitude? Tak berapa nampak amplitude dia. Nampak ke? Ni negatif 10. Ni 10. Ni sesaran, unit dia meter. Ni meter. Ni sesaran. Ni jarak. Unit dia meter. Okey, apa amplitude dia? Respon. 10 Ya, 10. Okey, amplitude dia 10. Apa unit dia? meter. Meter. Okey. So nak kira amplitude daripada tengah ke puncak, okey, ataupun tengah ke lembangan. Walaupun lembangan ni buat negatif 10, kamu jangan ambil negatif, buat je 10 meter sebabnya amplitude kan. Apa ni dia punya sesaran, apa dia punya, ialah dia punya amplitude mana ada nilai negatif so kalau kamu nak buat yang lembangan, make sure jawapan dia pun 10 meter juga, okey, 10 meter, jangan buat negatif 10 meter amplitude tak ada negatif tak ada, dia satu nilai je positif. Okey, next, panjang gelombang. Berapa panjang gelombang? Pun tak nampak sini ni kosong. 1. Okey, 1 Kejap cikgu buat nilai jap. Okey, kamu jawab tadi 1 panjang gelombang. Ya betul, 1. Apa unit dia? 1 apa? Meter. Ya, 1 meter. Okey, 1 meter. So nak kira panjang gelombang, kalau kamu start dekat sini, jadi pengakhiran dia sini jugalah. Dia mesti complete complete lengkap, mesti complete satu gelombang lengkap. Satu gelombang lengkap. So ni mula, ni akhir. So inilah panjang gelombang. Boleh? Faham ke? Faham. Kalau kamu nak buat puncak, boleh juga nak buat puncak dengan puncak. Tapi kita tak tahu kan bacaan yang ni. Tak tahu kan bacaan yang ni. Takkan nak main agak-agak je kan bacaan je. So jangan ambil lah yang puncak dengan puncak ni. Yang tadi boleh. Yang tadi kita boleh ambil puncak dengan puncak. Sebab kita tahu bacaan je kan kat tengah ni dia bagi. Kalau dia tak bagi, jangan pandai-pandai buat bacaan kat tengah dia. Nanti salah. Okey, next. Dah tahu apa, dah tahu. Okay, kita ada frekuensi, kita ada panjang. So kita bolehlah kira had laju. Had laju V sama dengan F lambda. So frekuensi 8 Hz. Panjang gelombang 1 jadi berapa dia punya had laju gelombang dia? Respon. 8. 8. Okey, apa unit dia? Tengok betul-betul unit dia apa? Okey, Meter saat -1. Ya, meter saat -1 sebab kita pakai unit jarak yang meter ni kan, meter. Meter. So mestilah meter. Yang frekuensi ni saat -1 kan. 8 Hz, 8 saat -1. So jawapan akhir dia macam ni lah, meter saat -1. Okey, soalan lain pula. Okey, ni lah nombor 7. Tentukan panjang gelombang bagi gelombang air tersebut. Cikgu dah katakan panjang gelombang tu puncak dengan puncak berturutan. Maksudnya sebelah-sebelah berturutan. Ataupun lembangan dengan lembangan berturutan. Ataupun mana-mana kedudukan yang dia punya start mula dengan akhir dia adalah sama. So kalau sini, mana panjang gelombang dia? Ini yang garisan satah ni mewakili apa sebenarnya? Itu cikgu kata apa? Ni mewakili gelombang apa ni? Bahagian mana ni? Bahagian apa? Dari atas kita nampak macam bentuk straight kan. Tapi sebenarnya kalau dari tepi sebenarnya apa ni? Ni apa? Puncak. Ya, puncak. Okey. Dari atas kamu nampaklah gelombang air dia, bentuk dia macam satu line macam ni, line. Tapi kalau dari tepi kamu nampak dia sebenarnya puncak, okey. Puncak. Puncak dia tepi puncak. Okey, terus sebenarnya puncak lah. Okey, jadi tentukan panjang gelombang. Berapa panjang gelombang? Cuba kira.
Puncak dengan puncak secara berturutan. Ni kalau ni puncak, ni puncak. Secara berturutan. So berapa panjang ni? Macam nak kira? 1.2. 1.2. Ya betul 1.2. Kamu buat macam mana? Kamu buat tengok ada berapa kan? Bahagi Ya bagi berapa ni? 10. 10. Ya 10 kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 12 cm bahagi 10 dapatlah 1.2 cm. So itulah panjang gelombang dia. Okey boleh? Boleh. Okey next. Dalam satu eksperimen Siti merekodkan ayunan bandul. Dia buat ayunan bandul, dia melakukan 30 ayunan lengkap dalam masa 15 saat. Okey, bandul dia hayun sana, dia hayun lepas tu dia patah balik. Itu kita panggil satu ayunan lengkap Okey, dalam dia buat berapa ayunan lengkap? Dia buat 30 ayunan lengkap dalam masa ada 30 ayunan lengkap dalam masa 15 saat. 15 saat. Soalan tanya, apakah nilai tempoh ayunan? Okey, apa maksud tempoh? Siapa ingat? Tengok balik nota yang cikgu bagi kan. Itu pun kalau kamu salin lah nota tu. Last week cikgu kata apa? Tempoh. Apa maksud tempoh? Tempoh ialah Gelombang lengkap dalam 1 saat. tak. Ya ke? Dalam 1 saat? Kan? Misalnya macam tu Masa untuk buat satu gelombang lengkap. Ya, itulah tempoh. Kakak kamu salah salin. Betulkan balik. Tempoh ialah masa untuk buat satu gelombang lengkap. Satu gelombang lengkap. Maksudnya satu gelombang lengkap macam ni lah. Dia macam ni. Naik, turun. Ni. Ni kita panggil satu gelombang lengkap. Okay, so masa untuk buat satu gelombang lengkap ni berapa masa dia? Ini kalau gelombang. Kalau bandul, masa untuk buat satu ayunan lengkap. Bandul ayunan lah kan. Ayunan lengkap. Maksudnya pergi dan patah balik. Satu ayunan lengkap ni, berapa masa yang diambil untuk buat satu ayunan lengkap? Jadi, macam nak kira? Dia dah bagi kat sini. 15 saat buat 30 ayunan lengkap. So kalau satu ayunan lengkap? 2 saat. Ya, 2 saat. Kamu buat macam mana tu? Kamu bahagi kan? 30 ayunan lengkap 15 saat. So kalau satu ayunan lengkap berapa saat? Jadi bahagilah 30 bahagi 15 ke 15 bahagi 30? 15 bahagi 30. Okey, 15 bahagi 30 berapa? 0.5. Ya. 0.5. 0.5 saat. Bahagi pun kena betul Bukan 30 bahagi 15 tau. 15 bahagi 30. Kalau kamu tak sure kan nak buat operasi apa kan, apa bahagi apa kan, cikgu boleh je bagi tips. Ni cikgu ajar daripada budak-budak maths, daripada budak form 1 lagi. Tips dia kan kamu susun dulu, okey macam ni kan, ni ayunan lengkap kan. Ni ayunan lengkap ni masa. Okey 30 ayunan lengkap 15 saat. Kalau satu ayunan lengkap, tulis kat sini. Ayunan lengkap. Saat. Berapa saat kat sini kan. Tak tahu kan nak buat, mula kita susun. Lepas tu nak buat operasi apa? Cikgu selalu kata, operasi dia kan, bermula buat bawah. First step dia bawah darab. Lepas tu second step, atas bahagi. Yang penting kena susun lah. Okay, susun ayunan lengkap. Saat. Macam tu susun. Lepas tu buat dia punya tips dia first bawah darab. Maksudnya kan 1 darab 15. Dapat over 15 kan. Lepas tu second step dia bahagi. 15 bahagi 1 darab 15. Lepas tu yang ni 15 ni
bahagi dengan 30. Dapatlah. Apa dia? Mula bagi 30. Dapatlah 0.5. So itulah step dia supaya kamu tak salah bila buat pengiraan. Okey. Boleh? Faham ke? Kalau contoh, contoh lain pula. Kalau cikgu buat 5, ni matematik matematik form 1. Okay. 5 kotak ada 100 bola. Lepas tu kalau cikgu nak tanya 2 kotak. 2 kotak ada berapa bola? Kan? So kamu susunlah kotak-kotak bola-bola. Lepas tu first step je bawah ni operasi darab. Lepas tu atas operasi bahagi. Maksudnya 2 darab 100, 200. Nanti 200 bahagi 5. Dapatlah berapa? Dapatlah 40. So dapatlah 40 bola. Sajalah share nak share tips ni. Okay. Boleh faham benda ni? Boleh. Kan? Macam itulah. Okey, jadi kat sini dapatlah dia punya satu ayunan lengkap dia 0.5 saat. Okey, 0.5 saat. Okey, dah dapat dah tu. Okey, ni 0.5 saat. Okey. Next, dia tanya frekuensi pula. Okey, macam nak kira frekuensi? Kita dah ada tempoh kan? T, tempoh. Okey. Siapa ingat formula nak kira frekuensi? Tengok balik nota. F sama dengan 1 per T. T. So kamu dah tahu kan tempoh. Jadi 1 bahagi dengan tempoh apa? 0.5 saat. Dapatlah 1 bahagi 0.5 berapa? 2. 2. Okey, unit dia apa? Okey, kamu dah tahu kan frekuensi. Mestilah unit dia adalah unit. Unit apa? Hertz. Okey, unit dia hertz. Atau kamu tiba-tiba kamu lupa pula unit frekuensi ni apa. Boleh je buat. Daripada pengiraan ni kamu tahu unitnya 2. Ni saat kan? Saat kat bawah. Bawah ni atas saja apa? Jadi saat negatif 1. 2 saat negatif 1. Macam ni pun boleh. Macam ni pun boleh. Okey, janji ada unit. Okey. So dapatlah frekuensi dia. Okey, 2 Hz. Ataupun kamu boleh je fikir logik. Mana ke dia? Okey, cara nak fikir logik. Okey, macam mana nak cara fikir logik? Tadi apa maksud frekuensi? Siapa ingat apa maksud frekuensi? Kalau tempoh maksud dia masa untuk buat satu gelombang lengkap kan? Kalau frekuensi apa? Apa maksud frekuensi? Lengkap dalam 1 saat. Bilangan gelombang lengkap dalam 1 saat. So dalam kes bandul ni dia tak pakai dia bukan gelombang lah, dia ayunan. Okay? Bilangan ayunan lengkap dalam 1 saat. So kita boleh je buat cara logik, cara matematik tu. Kat sini dia dah bagi dah 30 ayunan lengkap 15 saat kan. Boleh je buat cara macam ni. 30 sekejap 30 ayunan lengkap 15 saat. So kalau 1 saat berapa ayunan lengkap dia? Okey. So sama juga tips yang cikgu bagi tadi tu. Bawah buat operasi darab, atas buat operasi bahagi. Jadi 1 darab 30 dapat 30. Nanti 30 bahagi 15 dapatlah. Dapat berapa? 2. So 1 saat dia boleh buat 2 ayunan lengkap. So dapatlah 2. Okay. Tapi make sure ada unit lah. So unit dia 2 Hz. 2 Hz. Jawab 2 je salah. Okay, 2 Hz. Okay, dah tu je. Lagi apa lagi soalan? Okay, nombor 9 pula.
cari nilai frekuensi. Frekuensi F sama dengan 1 per T. T, tempoh. Apa maksud tempoh? Masa untuk buat satu gelombang lengkap. So dalam ni gelombang lah. Okey, tengok berapa masa untuk buat satu gelombang lengkap. So tengok, nampak ke tu? Berapa masa dia untuk buat satu gelombang lengkap? Berapa saat? Ni unit dia saat. 4. Ya betul, 4 saat satu gelombang lengkap. Naik, turun, patah, pergi sini balik. Okey, so inilah satu gelombang lengkap, iaitu nilai dia 4 saat. Jadi untuk buat satu gelombang lengkap 4 saat. So tempoh dia 4 saat lah. Jadi F sama dengan 1 bahagi 4 saat. So dapat berapa? 1 bagi 4. 0.25. Ya, 1 bagi 4 dapatlah 0.25. Okay, apa unit dia? Hertz. Betul, unit dia Hertz. Okay. Okay, boleh ke ni? Ataupun boleh bagi unit dia 0.25 saat negatif 1. Ni pun boleh juga. Okay, faham? Faham ke? Okay, faham. Dah dapat frekuensi. Okay, next. Ni pula. Okay ni, cari nilai panjang gelombang dan amplitude. Okay, berapa panjang gelombang dia? Respon. Panjang gelombang. Panjang gelombang ni kan maksudnya untuk satu gelombang lengkap tau. Iaitu puncak dengan puncak berturutan. Ataupun lembangan dengan lembangan berturutan. Ataupun mana dia punya start dengan akhir dia mesti sama. So berapa? Berapa cm panjang gelombang? Ya, betul 4 cm. So kalau kamu mula kat sini, akhir dia mesti kat sini kan. So inilah panjang gelombang lengkap. Lagipun ni memang satu gelombang lengkap, bukan naik, turun, naik. Kan satu gelombang lengkap. So 4 cm, okay? Ataupun kalau kamu nak buat puncak dengan puncak pun boleh juga, okay? Puncak dengan puncak berturutan. Kamu boleh pakai ni yang ini dengan yang ni berturutan pun boleh juga. So kamu tahu kan kalau ni kosong ni 2, tengah dia mesti 1. Betul tak? 4, 6, tengah dia 5. So 5 tolak 1, 4 pun boleh. Yang ni kita boleh tahu buat tengah dia sebab senang kan nak buat tengah dia. Yang susah nak agak dia punya tengah tu yang tadi tu. Yang tadi tu. Mana soalan tadi? Yang kita susah nak agak tengah dia. Mana dah? Soalan yang macam ni kan. Macam ni susah nak agak dia punya tengah. Sebab ni kosong, ni 0.5. So ini berapa? 0.25 Betul. Oh ni pun boleh juga janji tengah lah. Okay, janji tengah. Okay dah. Next. Dah tahu panjang gelombang. Okay, amplitude lah. Berapa amplitude dia? Respon. Nampak ke? Okay, amplitude dia. Ya, 5. Okay, 5 cm. Daripada tengah ke puncak. 5 cm. Ataupun tengah ke lembangan. Pun 5 cm juga. Okay. Jangan ambil nilai negatif semua amplitude nilai dia positif je. Okay, next. Kita pergi ni lah. Kenapalah dia hang ni? Okay, nombor 11. Okay, sebelum kita buat nombor 11 ni, abaikan dulu 11 dengan 12. Kita buat 13 sekejap. Okay, 13. Gelombang membulat ini dihasilkan dengan pencelup sfera. Pencelup penggetar dia bentuk sfera. So, mestilah dia punya bentuk, muka gelombang dia pun bentuk sfera kan. Bentuk bulat-bulat macam ni.
Okey, dia kata dia bergetar dengan frekuensi 5 Hz. So ni F frekuensi. So berapakah laju gelombang tersebut? Laju. So nak kira laju V sama dengan F lambda. So F dah tahu frekuensi. Okey, lambda. Lambda tu panjang gelombang. Okey, macam nak tahu, macam nak kira panjang gelombang ni. Kalau muka gelombang dia bentuk bulat-bulat macam ni. Siapa boleh bagi tahu cikgu panjang gelombang dia berapa? Itu tadi kita buat yang line satah kan, betul. Garisan satah tu mewakili puncak-puncak. So inilah panjang gelombang dia. Kalau muka gelombang dia bulat-bulat, kenapa kamu boleh nampak line dia bulat-bulat ni? Sebab yang bulat, yang line ni mewakili apa? Cabang. Puncak. Ya, yang line ni mewakili puncak. Cuma dia bentuk bulat lah. Sebab dah penggetar dia pun bentuk sfera kan. So muka gelombang dia nampaklah bentuk bulat. So yang garisan-garisan tu adalah puncak. Okay. Puncak. Ada berapa puncak kan? Ni ada 3 line kan. 1, 2, 3. Ada 3 line. So 3 puncak lah kat situ. Jadi nak tahu panjang gelombang, dia mesti antara puncak dengan puncak secara berturutan. Macam nak kira? Macam nak tahu ni. Berapa ni? 4.5 bagi 3. Ya, 4.5 cm. Ni cm bahagi 3. Sebab apa? Ni 1, lepas tu ni 2, lepas tu ni 3. Okey. Daripada sini pusat ni pusat penggetar luar. Daripada ni pun okey, so 3 lah. 45 bagi 3. Jadi 45 bagi 3 berapa? 1.5. 1.5 cm. So masuk dalam formula frekuensi 5 Hz. Panjang gelombang 1.5 cm. Dia pakai cm tau, dia tak pakai meter Jadi jawapan akhir dia pun dalam cm juga. So berapa ni? 1.5 dapat 5. 7.5. 7.5. So unit dia? Apa unit laju gelombang ni? Unit dia. cm saat negatif 1. Ya, Satu. betul. cm saat negatif 1. Okey. 5 Hz tu maksudnya 5 saat negatif 1 So cm saat negatif 1. Jangan buat macam ni tau. Kalau tiba-tiba kamu buat cm Hz. Boleh ke? Macam pelik pula unit open ni kan. Okey. Nombor 14. Tentukan nilai amplitude dan panjang gelombang. Ini apa ni? Ni gelombang apa ni? Ni bukan, dia tak ada puncak, tak ada lembangan. Yang dia ada mampatan, regangan. Mampatan, regangan. Mampatan, regangan. Ni gelombang apa ni? Tujuh. Ya, gelombang membujur. So dalam gelombang membujur pun ada juga panjang gelombang Macam nak tahu dia punya panjang gelombang. Kalau dalam ni, dia mesti apa? Antara mampatan dengan mampatan berturutan. Okey. Ataupun regangan dengan regangan berturutan. So kat sini kita boleh kira yang ni lah. Mampatan dengan mampatan berturutan. Berapa panjang gelombang dia? Yang dia bagi mampatan ni, mampatan yang pertama hinggalah mampatan yang keempat ni 150 cm. Kalau ni je berapa? Respon. 50. Ya, betul. 150 bahagi ada berapa ni? Ada 3 kan? Jadi 150 bahagi 3 dapatlah 50. Apa unit dia ni? Panjang gelombang. cm. Ya, cm. 50 cm. Okey, settle yang ni. Panjang gelombang. Okey, next. Amplitude. Macam nak kira amplitude? Sini tak ada puncak, tak ada lembangan. Yang ada mampatan dengan regangan sebab gelombang membujur kan. So macam nak kira amplitude? Kita kira, kita buat macam mana? Kita tengok kiri kanan. Kita tengok macam ni Macam penggetar ni kan dia getar kiri kanan kan. Ni apa ni? Tala bunyi. So nak kira amplitude daripada tengah ke kanan ataupun tengah ke kiri. So berapa amplitude dia? 2 cm. 2 cm. Dapatlah 2 cm. Okey, dah less than 1 minute lah. Kan cikgu bagi link barulah. Kita nak buat soalan ni jap. 11 dengan 12.
Okey, macam nak buat 11 dengan 12, cikgu kena tunjuk. Kita kata apa? Suatu gelombang air mempunyai had laju dia 40 cm saat -1 dan panjang gelombang dia 4 cm. Ini panjang gelombang di kawasan air dalam. Lepas tu di kawasan air cetek pula had